kita dah ada 117, so sepatutnya kita ada 142, tapi tak apa. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada semua pelajar. Okey, ini adalah kali pertama kita berjumpa. Okey, untuk kursus ni lah, untuk kursus pengatur caraan komputer. Pengatur caraan. Boleh nampak saya punya skrin? Kalau tak nampak boleh bagi tahu. Pengatur caraan komputer. Kod dia STQS 1313. Okey. Untuk tahun pertama lah 1. Unitnya 3. S ni adalah di bawah jabatan program statistik, tapi semua pelajar kena ambil lah. Pelajar di JSM, Jabatan Sains Matematik. Okey. Jadi pastikan anda mengambil kursus ni. Okey, kursus yang betul. Okey, nama saya Muhammad Almi bin Alias. Okey, kalau panggil doktor pun boleh, tak ada masalah. Saya tulis dah di sini just for the sake of formalities ya. Okey. Saya pensyarah di Jabatan Sains Matematik lah, di bawah program matematik, tapi saya mengajar juga untuk khusus ni. Okey. Awak, kalau tak ada masalah, awak akan jumpa saya juga pada semester hadapan untuk kursus kalkulus 2. Okey. Dan mungkin kalau ada setengah pelajar yang ambil kursus keusahawanan, saya rasa semua kena ambil kursus keusahawanan. Ataupun saya tak pasti kalau dia berubah sekarang ni, tapi kalau siapa yang ambil mungkin akan jumpa saya juga, ataupun mungkin pensyarah lain lah. Okay. Jadinya akan jumpa saya beberapa kali lah. Okey, email saya sebenarnya saya dah tulis dah saya dah letak dalam proforma, tapi saya tulis juga di sini. Okey, mohdie@ukm.edu.my. Okey, email saya. Okey, jadi yang bagi saya kalau paling cepat untuk berhubungan saya adalah melalui email lah. Okey, dan saya akan cuba jawab secepat yang mungkin lah. Saya akan cuba. Kemudian apa lagi Okey, kita dah ada berapa orang? 124. Okey. Untuk setiap kuliah saya akan cuba rakam. Okey, saya akan cuba rakam di sini macam apa yang nampak dekat skrin saya ni, di tengah rakam. Dan selepas kuliah tu saya akan cuba muat naik di YouTube. Okey, saya ada akaun YouTube, nanti saya bagi. Okey, setiap kali kuliah saya akan letaklah link ataupun pautan ke YouTube tersebut. Maksudnya tak perlu subscribe pun tak apa, sebab hanya ikut link ataupun pautan yang saya bagi. Okey, jadinya biasanya saya akan rakam, dan apa yang saya tulis di kalau di sini Microsoft OneNote ni OneNote ni pun saya akan export sebagai PDF dan saya akan saya akan bagi pada awak semua lah. Okay. Semua bahan-bahan akan diletakkan di UKM Folio. Semua bahan berkaitan kuliah. Okay. Contohnya nota, slide, rakaman video, yang contengan saya ni, contengan akan diletakkan di UKM. UKM Folio ni penting lah. Okay, make sure, jadi pastikan yang awak dah dapat masuk ke UKM Folio. Jangan ada masalah. Kalau ada masalah, tolong hubungi pihak PTM. Saya ingat Dr. Edi ada maklumkan dalam, ataupun ketua program awak ada maklumkan kan, kena hubungi PTM, Pusat Teknologi Maklumat. Okey, di sini jika ada masalah dengan UKM Folio ataupun email awak,
kan let's say tak dapat daftar ke apa ke, sila berhubungan dengan PTM. Okay, PTM ni adalah Pusat Teknologi Maklumat. Okay, PTM. Okay, sini kursus kita, nama saya, ni saudara. Okay. Kemudian kita ada seorang lagi pensyarah, okay, iaitu Dr. Sakinah. Dr. Sakinah. Sorry, saya kena betulkan sikit saya punya H. Abu Bakar. Okay, nanti emailnya saya tak ingat, tapi nanti kita akan tengok dalam proforma nanti. Dr. Sakinah ni adalah penyelaras dan pensyarah jugalah kan, dia akan berkongsi dengan saya. Penyelaras di sini bermaksud jika ada urusan berkaitan dengan peperiksaan dan ataupun pendaftaran, tutorial ke, semuanya adalah di bawah tanggungjawab Dr. Sakinah lah. Selain saya pun boleh juga kalau ada masalah tanya saya kan. Tapi selalunya Dr. Sakinah ni lebih arif lah tentang perjalanan kursus ni. Okey, nanti kita akan tengok dia punya alamat email dia. Okey, jadinya UKM Folio penting. Jadi kita cuba tengok UKM Folio. Bila awak masuk UKM Folio nanti ada pilihan kursus awak. Okey, jadi awak klik lah, macam saya di sini ada banyak benda lah. Jadi saya ambil pengatur dalam komputer. Okey, di sini saya view, saya lihat diri saya sebagai pelajar. Dia ada untuk pesanan ni dia ada setting. Kita view apa yang student nampak kan. Iaitu sekarang ni saya gunakan student view. Ini supposedly ni adalah apa yang awak nampak lah. Okey, ni announcement. Okey. Announcement sepatutnya macam saya fikir semua awak dah dapat email pagi tadi. Sepatutnya saya hantar di sini. Jadi ini dia akan automatic hantar ke email awak, ke inbox awak kan. Tapi kadang-kadang ada masalah. Jadi saya takutlah email yang pertama ni baik saya hantar terus kepada email address awak semua daripada saya harapkan UKM Folio ni akan hantar kepada awak semua. Tapi next time kemungkinan besar saya akan hantar di UKM Folio. Maksudnya bila saya hantar di UKM Folio, awak boleh view di UKM Folio ataupun awak boleh view dalam email awak. Okey. Ni apa-apa announcement boleh tengok di situ. Kemudian proforma, kejap lagi kita akan tengok. Ni kalender sesi akademik ni saya saja letak kat sini just untuk ingatan saya jugalah. Okey, awak boleh juga Google kalender ataupun tarikh kalender UKM, dia akan keluar lah. Okey, just kena alert. Okey, ni okay, kadang-kadang sebab dalam talian ni kita lupa kan tarikh kan. Jadinya ada tarikh-tarikh, contohnya 19 Oktober, hari ini kita dah 12 Oktober. So hari Selasa depan kita cuti. Tapi kita akan cuba gantikan dengan hari lain. Biasanya kalau dengan saya, biasanya kalau cuti, kita akan cari ganti hari yang lain. Okey. Dan 18 Januari ni saya tak pasti, mungkin ketika tu Dr. Sakinah kot yang uruskan. Okey, ataupun dah habis semester, saya tak pasti. Okey, yang lain Khamis tak ada. Sebab kuliah kita Selasa dan Rabu. Okey, itu saja. Dan kalau tengok dekat sini, semester 1, kita start 2000 sini. Semester 1, sesi pembelajaran di sini. Sesi pembelajaran 11 Oktober sampai 28 November, selama 7 minggu. Kemudian kita akan cuti. Selepas 7 minggu ni kita akan cuti mid-sem break. Atau kita akan masuk semester 2 lagi 7 minggu. Total ataupun jumlah pembelajaran adalah 14 minggu. Tak termasuk cuti pertengahan semester. Kemudian kita ada minggu ulang kaji lah, sepatutnya lah. Okey, jadi kalau berkaitan dengan tarikh, okey, ataupun kita kata tempoh, ni kita ada pengajian ataupun kuliah.
kita ada 7 minggu. Okay. Di sini saya lah, saya tulis nama saya Dr. Almi lah. Okay, orang nak panggil saya Almi pun saya tak ada masalah sebenarnya. Okay. Kemudian kita akan cuti tengah semester 1 minggu. Kemudian kita ke kuliah lagi 7 minggu. Dr. Sakinah pula yang akan ambil alih daripada saya lah. Okey, Dr. Sakinah. Kemudian 7 minggu juga. Kemudian kita ada selalunya lah, kita ada cuti ulang kaji dalam 1 minggu saya ingat. Di sini peperiksaan akhir. Tapi untuk kursus ni, kita tak ada peperiksaan akhir. Kan? Sebab dalam talian kita tak ada peperiksaan akhir, kita ada projek. Okey, itu Dr. Sakinah yang akan uruskan. Okey, kat sini 7 minggu, kemudian ulang kaji. Okey, kita tengok pada yang seterusnya, proforma. Okey, proforma ni penting, dia mengandungi semua maklumat ataupun hampir semua maklumat berkaitan dengan kursus. Jadi prasyarat untuk kursus ni maksudnya kalau awak pernah belajar ke, tak pernah belajar ke, pengatur cadangan komputer, tak ada masalah, awak boleh ambil. Okey, ni email saya, ni email Dr. Sakinah. Okey. Awak boleh baca ni, saya pun dah buat naik semenjak saya ingat minggu lepas. Boleh tengok di sini. Okey, mungkin ada pelajar yang pernah belajar C, kan, bahasa C. Okey, kita akan belajar C++. Okey, kenapa C++? Nanti kita akan bincanglah dalam kuliah yang seterusnya. Jadi kat sini siapa pernah belajar C, awak kena kelebihan juga lah saya boleh kata, tapi dia tak semestinya sama, jadinya awak kena belajar juga untuk sesuaikan C dengan C++. Okey, objektif awak boleh tengok. Rujukan. Okey, ni adalah senarai rujukan. Saya tak tetapkan apa yang awak saya ingat apa yang awak perlu ambil ataupun perlu baca. Okey, di universiti terpulang pada awak nak pakai yang mana. Okey, dan saya sendiri tak uruskan pun tentang pembelian. Dulu kita ada maksudnya setengah pensyarah yang uruskan pembelian buku lah. Tapi untuk kursus ni tak ada. Okey, cumanya saya rasa yang saya recommend, yang saya syorkan untuk awak semua adalah Bronson yang nombor 6 ni, dengan saya ingat nombor 5 ni, Malik dengan Bronson. Okey, dia rujukan, saya tulis di sini. Rujukan pelbagai terpulang kepada awak semua. Okay. Dan saya ingat awak semua lebih pandailah cari buku-buku ni berbanding dengan saya. Okey, terpulang kepada anda. Cuma yang saya syorkan ataupun saya recommend Bronson. Okey, yang di sini kita tengok betul-betul tajuk dia, sebab kadang setengah pengarang ataupun author dia ada banyak buku kan. Bronson, A First Book of C++ ni adalah 4th edition tahun 2012. Mungkin ada yang terbaru which is lagi bagus. Tapi ini pun dah okey. Kemudian satu lagi adalah Malik. Okey, Malik. Okey, Bronson ni yang saya suka, dia ada latihan topikal. Kan? Maksudnya habis satu subtopik ataupun topik dia ada latihan dia. Habis pada subtopik dia akan ada latihan. Kalau Malik pula dia latihan semua dikumpulkan pada akhir bab. Jadinya dia agak bercampur. Okey. Cuma dia tapi saya rasa dia masih buku yang bagus. Okey. Dan awak boleh juga rujuk dekat banyak kalau di internet banyak forum. Contohnya saya tak ingat Stack Exchange ke apa lagi saya lupa pula namanya. Dia banyak-banyak forum lah di internet. Okey. Tapi saya bagi tahu awal, walaupun awak rujuk di internet, contohnya dalam tugasan, dalam projek ke,
Kalau awak rujuk di internet, awak tak boleh ambil terus. Kalau tidak, itu dikira, kalau awak ambil terus dan letakkan dalam jawapan awak, maka itu dikira meniru. Kan? Kalau meniru, ada pelbagai implikasinya. Antaranya awak boleh digagalkan dalam kursus ni. Awak boleh turunkan grade. Contohnya kalau awak layak dapat A, tapi disebabkan awak ditangkap kerana meniru sebagai contoh, awak boleh turunkan 2 grade. Sehingga daripada A boleh jadi B+. Contohnya. Macam itulah. Ada pelbagai lagi. Dia tengok pada keseriusan, kan? Severity of the case. Okay. Kemudian ada banyak lagi. Awak boleh tengok. Okay, especially di internet lah. Okay. Ini adalah hasil pembelajaran. Bila awak dah tamat kursus, sepatutnya ini yang awak boleh dapat. Okey, penilaian ataupun pentaksiran kursus. Begini, ujian, tugasan ataupun kuis, projek. Ini penting untuk awak tahu. Okey, so saya buat kat sini penilaian ataupun nama lainnya pentaksiran. Okey. Jadi kita ada ujian. Di sini saya tulis ujian pertengahan lah. Ujian pertengahan. Ini adalah 30% saya. Bahagian saya, Dr. Almi. Okey. Kemudian kita ada tugasan ataupun kuis. Selalunya kuis lah. Tugasan ataupun kuis. Ini adalah kita ada 30%, jadinya 20% saya. 10% Dr. Sakinah. Ya, Dr. Sakinah ada H kat sini, ada KH. Okey. Kemudian kita ada projek. Ini adalah 40% Dr. Sakinah. Okey. Jadi di sini tak ada final exam, tak ada peperiksaan akhir. Dulu sebelum COVID ada, tapi sekarang ni sebab kita online, jadi ataupun kita gunakan sistem dalam talian ni, jadi kami rasa lebih sesuai untuk buat projek. Okey, jadinya ada pelbagai kelebihan bila buat projek ni. Contohnya mungkin lebih mudah nak dapat markah yang baik sebagai contoh. Tapi bergantung. Bergantung. Okey, sungguh pun soalan dalam bahasa Inggeris. Okey, soalan bahasa Inggeris sebab buku pun bahasa Inggeris, kan. Programming memang mostly bahasa Inggeris lah. Okey. Pelajar diberi kelonggaran untuk menjawab sama ada dalam BM ataupun BI. Boleh guna, tapi tak boleh campurkan. Okey. Kalau guna bahasa Melayu lah. Kalau guna BI. Maksud saya dalam menjawab tu lah. Ataupun bila buat projek, mungkin kalau ikutkan arahan di sini ataupun kenyataan di sini, awak boleh gunakan dua-dua bahasa, tapi tak boleh campur. Okey, tidak ada jadi pening lah, kan. Okey, di situ. Kemudian, okey, ini adalah jadual perkuliahan. Okey, macam saya cakap tadi, minggu pertama sampai minggu ke-7 adalah saya, 7 minggu. Dan minggu ke-7 seterusnya, ataupun minggu 8 hingga 14 adalah Dr. Sakinah. Okay, jadi di sini ini adalah topik-topik yang saya akan kongsikan dengan awak semua. Dan seterusnya adalah Dr. Sakinah. Okey. Saya nak tunjukkan, saya berhenti share sekejap dalam beberapa saat. Sebab saya nak tunjukkan tentang penilaian. Sekejap ya. Performa. Okey, saya kongsikan. Kalau tak nampak bagi tahu. Okey, kalau tak nampak bagi tahu Okey, ini adalah jadual perkuliahan macam tadi, sama juga sebenarnya. Macam ni, kan. Tapi saya tambah sikit di sini. Okey, nanti saya akan muat naik yang ini. Okey. Saya tambah sikit, iaitu saya letakkan pentaksiran atau penilaian bahagian saya. Iaitu tadi saya kata kita ada tak bergerak pula ni. Ya. Okey.
Kita ada ujian pertengahan iaitu saya 30% dan tugasan ataupun kuis 20%. Jadi ada 50% lah untuk saya, 50% Dr. Sakinah. Boleh tengok kat sini. Jadi saya bercadang sekarang kita berada di minggu pertama. Minggu kelima nanti kita akan buat kuis satu. Okey, 10%. Topiknya adalah topik minggu 1 sampai minggu 4. Okey. Kemudian di sini saya tambah ada satu kita kata satu topik lah, satu topik. Sebenarnya topik ni ada dekat saya ingat di belakang ni, tapi di sini kan. Tapi kita cepatkan dia sikit di sini supaya awak boleh gunanya. Awak boleh guna topik yang awak dah belajar nanti untuk belajar topik-topik yang kemudian. Okay, jadi saya letakkan di sini. Okey, kemudian pada minggu ke-7 sebelum cuti pertengahan semester kita akan ada kuis 2. Topiknya adalah topik minggu 5 dan minggu 6. Okey. 5 dengan 6 sahaja. Ini topik ni agak sukar sebenarnya. Kalau yang tak pernah belajar lah. Tapi sebenarnya tak, saya ingat bukanlah sukar. Dia sedikit sebenarnya kata dia dia memerlukan peredam yang berbeza sedikit lah. Kan? Tapi once awak dah dapat, mudahnya. Okay, insyaAllah. Okay, jadi yang dah pernah belajar tu mungkinlah membantu sedikit kan. Tapi insyaAllah yang tak pernah belajar pun saya rasa tak ada masalah. Okay, minggu 5, minggu 6. Kemudian kita akan cuti. Lepas cuti, minggu ke-8 ni Dr. Sakinah gantikan, tapi saya pinjamlah waktunya. Ataupun mungkin kita akan buat pada waktu malam sebagai contoh, ujian 1. Ini kita akan bincang balik nanti, ikut kesesuaian lah. Itu di sini. Kemudian yang lain-lain ni saya tak pasti. Sebab Dr. Sakinah dia ada projek kan. Projek ni akan awak kena lakukan pembentangan. So pembentangan ni di hujung minggu 14 selalunya. Tapi bergantung pada dia lah. Kan? Saya tak boleh nak kata lah. Okey, jadi projek mungkin awak akan buat selama beberapa minggu ke dan awak akan bentang. Okey, jadinya yang awak kena alert sedikit adalah tugasan ataupun kuis Dr. Sakinah. Nanti dia akan bagi tahu lah. Okey, yang saya bagi tahu ni hanya saya punya sahaja. Okey, jadi tolong perhatikanlah tarikh-tarikh ni. Okey, supaya tak terganggulah apa-apa perancangan yang awak akan buat. Okey, nanti saya akan muat naik di sini. Okey, saya dah padam. Okey. Saya ingat kita dah habis untuk proforma. Ada apa-apa soalan ke sampai sini? Kita dah ada 142. Semua ada ni, semua ada. 142. Ada apa-apa soalan ke? Boleh je. Kalau ada soalan ke apa ke boleh type dekat meeting chat ni. Boleh type. Kalau nak cakap pun boleh. Okey. Kalau siapa yang boleh? Saya Alifah dari kelas statistik. Okey. Boleh dengar saya ke? Boleh. Ganggu. Saya nak tanya doktor, untuk kos ni ada kena download apa-apa software ke? Macam nak buat programming semua? Ada. Nanti kejap lagi saya akan bagi tahu. Baik, terima kasih doktor. Okey, sama. Okey. Ada ya jawapannya? Ya, ada software yang kita kena type. Okey, projek final tu berkumpulan atau individu? Saya tak pasti apa perancangan Dr. Sakinah untuk semester ni. Saya tak pastilah untuk semester ni. Tapi berdasarkan pengetahuan saya semester, maksudnya tahun lepas lah, senior awak semua, projek tu adalah projek berkumpulan. Mungkin dalam kumpulan, saya tak pasti berapa orang, 4-5 orang ke, saya tak pasti. Okey. Doktor, banyak beza ke Blue J dengan C++? Blue J tu apa Siti Asia ke okey. Tak, maaf, saya tak tahu sangatlah jawapan.
Kalau tapi saya ingat, marah pula orang yang Java kan. Saya ingat C++ dia lebih simple kot daripada Java. Saya rasa lah. Okay, kalau saya pernah belajar JavaScript mungkin lebih kurang sama kan dengan C++. JavaScript berbeza dengan Java lah. Okay. Ada lain-lain ke soalan? Nanti saya akan edarkan, kejap lagi, saya akan edarkan borang soal selidik. Sebab saya nak tahu antaranya soalan yang ada dalam soal selidik itu adalah apakah bahasa pengaturcaraan yang awak pernah belajar. Kan? Sama ada C++ ke, C ke, Java ke, JavaScript ke, Python, ataupun scripting language macam Python ke. Kan? Jadi kalau tahu boleh maklumkan saya lah supaya saya sedar. Mungkin supaya saya sedar lah ada yang bagaimana tahap belajar lah. Okey. Okey. Okey, pendaftaran tutorial, kalau siapa yang dah perasan dalam UKM Folio dah ada pendaftaran tutorial. Kat mana nak klik ni? Sekejap ya. Sepatutnya ada clickable link. Tapi ni tak boleh nak klik pula. Okey, ni adalah tutorial punya jadual. So saya nak tulis kat sini. Okey, tutorial. Okey. Akan bermula pada minggu ketiga. Okey, sekarang ni minggu pertama, minggu kedua tak ada tutorial, minggu ketiga. Daftar kena pilih lah. Okey, tutorial ni 8 hingga 10 malam. Kita ada 2 orang tutor, Encik Imran dan Encik Nurel. Okey, jadinya hari Selasa, yang ada hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis. Setiap satu ni adalah pukul 8 hingga 10 malam. Okey, ada tulis di sini minggu ketiga. Setiap pelajar hanya dibenarkan untuk mendaftar satu kelas tutorial sahaja. Jika mendaftar lebih daripada satu kelas, maka pendaftaran itu akan terbatal. Jadinya saya ingat mungkin lepas ni kot Dr. Sakinah yang uruskan ni, mungkin dia akan letakkan pautan ataupun link untuk mendaftar. Sekarang ni belum ada lagi kot. Ke saya kena refresh ke? Saya tak pasti. Sekejap, saya try refresh. Belum ada lagi. Tapi kalau tak ada juga lepas kelas ni saya akan bagi tahu dia dan boleh daftar lah. Okey, jadinya Selasa, Rabu, Khamis ikut kesesuaian awak. Bila dah daftar, awak tak boleh nak tukar lah. Nak tukar. Tak boleh tukar lah kan. Kelas tutorial. Cuma kalau ada apa masalah kena hubungi saya dan Dr. Sakinah. Okey. Untuk tutorial. Tutorial adalah 2 jam. Okey. Lama jugalah. Okey. Okey, jadinya saya dah letak ni daripada minggu lepas. Cara untuk muat turun dan memasang IDE. IDE adalah Integrated Development Editor. Okey. So kat sini, saya lupa daftar selepas kelas ni. Okey. Dan ada nak tanya ke? Okey, so topik kosong sebab topik ni tak masuk dalam silibus, tapi kita perlukannya, kan? Sebab kita nak belajar kan, kena ada lah C++ ni dalam komputer kita. Okey, so kat sini memuat turun dan memasang IDE untuk C++. So IDE saya tulis kat sini. IDE adalah Integrated Development Editor. Betul kot saya rasa. Kalau salah bagi tahu. Kalau saya tersilap kat mana-mana tolong maklumkan saya lah. Okey. So contohnya editor ni penting lah kan. Contohnya kalau awak ada file kan. Let's say awak ada file PDF. Kan. Awak boleh guna Adobe
.pdf kan. Awak boleh guna, saya tak ingat, Foxit ke, awak boleh guna Okular, awak boleh guna pelbagai software untuk buka file ni. Ataupun kalau Words kan, contohnya .docx contohnya, ataupun doc, awak boleh guna contohnya Microsoft Words kan, Microsoft Word tak ingat. Okey, ataupun ni berbayar lah kan, berbayar license dia. Ataupun awak boleh guna Google Doc tu, saya tak ingat, Google Sheet, Google lah. Ataupun awak boleh guna yang ni, tak payah install lah kan, Microsoft Word kena boleh install, ataupun dia ada Microsoft 365 tu kan. Kemudian awak boleh guna juga contohnya LibreOffice. Okay, ini percuma. Okay. Ataupun saya ingat apa ya, WPS Office dan sebagainya lah. Jadinya kita ada pelbagai editor ataupun software untuk kita proses ataupun kita view, kita lihat kita punya file. Okey, tapi untuk C++, apa dia? Kan? Jadinya untuk C++ ada pelbagai juga. Kan? Sebab C++ ni antara bahasa yang dia agak lama, tapi ada yang lebih lama, dan C++ ni banyak digunakan untuk software development, untuk games development dan sebagainya. Okay, jadinya ia digunakan dengan meluas, ada pelbagai software yang boleh guna. Jadinya saya ingat ni nota saya, cuba buka kat sini. Okay, so kat sini Integrated Development Environment, bukan Editor Environment, saya tersilap. Okay, environment, okay, adalah perisian yang mengandungi compiler, okay, dan juga editor, ada debugger dan sebagainya lah. Okay, jadinya kat sini editor ni adalah apa yang membolehkan anda type, kan? Maksudnya untuk edit lah, untuk membolehkan anda type. Manakala compiler yang membolehkan bahasa C++ ni digunakan, kan? Sebabnya kalau kita tak ada C++, compiler C++ ni, komputer tak boleh faham apa yang kita type. Jadi kita perlukan compiler. Nanti bila awak install, awak kena pastikan awak install IDE yang mengandungi, of course lah, editor dan juga compiler dan debugger lah, okay, dan sebagainya. Jadinya saya tulis di sini, di bawah adalah cadangan IDE yang boleh digunakan, yang boleh anda gunakan berdasarkan operating system ataupun device yang awak miliki. Ini sebenarnya saya gunakan untuk tahun lepas, mungkin dah sedikit outdated lah. Sorry. Okey, jadinya untuk Windows yang paling saya cadangkan lah, terutama untuk pengguna yang pelajar yang baru belajar contohnya, adalah gunakan code blocks. Okey, code blocks. Kalian boleh juga gunakan Dev C++, VS Code, Microsoft Visual C++, Eclipse, JGraphs, atau apa-apa yang dirasakan sesuai. Ini saya letak pautan ni, boleh klik kan? Boleh tengok kat sini lah, boleh Google. Kan? Jadi saya minta awak semua tolong tengok lah di sini. Kemudian kalau awak gunakan Linux, awak boleh juga gunakan code blocks atau Eclipse ataupun pelbagai lagi lah dekat Linux. Okay. Kemudian kalau awak gunakan Mac, okay, Mac Apple punya produk, awak boleh gunakan Xcode, VS Code, Eclipse, NetBeans atau apa-apa yang dirasakan sesuai. Okay, tapi kebanyakan IDE ini masih memerlukan anda untuk install Xcode. Okay, saiznya agak besar dan nanti awak tengoklah. Okay, siapa ada masalah untuk muat naik, untuk memasang, untuk muat turun dan memasang IDE laptop ke komputer ke, tolong bagi tahu saya lah. Okay, jangan tunggu sampai minggu depan, kan? Jadinya nanti awak dah tertinggal. Okay. Selain tu, anda boleh rujuk dekat YouTube, pautan YouTube di sini lah, untuk menggunakan VS Code bersama dengan C++ extension ni untuk Mac. Saya ingat ni untuk Mac OS lah di sini.
Kemudian kalau siapa, unfortunately ada pelajar yang tak ada laptop dengan desktop, jadi awak boleh guna, in fact awak boleh gunakan dalam awak punya iPhone, iPad, kan, still ada certain software lah untuk awak run. Okay, boleh tengok sini. Okay, ataupun awak boleh Google je. Kan, mungkin ada banyak yang saya tak tahu. Dan kalau Android, awak boleh gunakan di sinilah. Okay. Apa-apa yang awak rasa sesuai. Cumanya bila awak gunakan phone ni, kadang-kadang bila awak pergi pada topik IO files, nanti ada file kan, awak nak input, awak simpan data dalam file apa semua, nanti tercari-cari kat mana kan, sebab susah nak buka page yang lain. Okay. Kemudian selain memasang IDE dalam awak punya peranti awak, dalam awak punya device ataupun laptop dan sebagainya, awak juga boleh gunakan online compiler. Tanpa perlu memasangnya. Contohnya kat sini ada C++ shell kan. Contohnya di sini saya dah klik. Okay, dia ada kod kat sini. Awak boleh type je kod awak dan awak run. Okay. Dan dia keluarlah output what is your name. Ini adalah kod dia. What is your name? Hopefully awak boleh nampak. Tak nampak beritahu saya. Okay, nanti ni adalah output dia. Okay, jadi saya type lah. Nama saya Almi. Dan saya enter. Hello Almi. Hello. Name adalah saya type tadi Almi. Disimpan dalam name melalui baris ni. Nah, baris ni yang akan ambil nama saya, simpan dalam name dan dia akan output di baris nombor 10. Okay, nanti kita akan pergilah bagaimana kita nak berinteraksi dengan C++. Maksudnya kita boleh menaip semasa kita run kod tersebut. Okay. Tapi ini agak advance lah sebenarnya. Kita akan buat yang paling basic. Okay, pada permulaan. Okay, tak faham pun tak apa, yang ni saya just nak tunjukkan. Okay, yang mana kita ada online compiler dekat sini yang awak boleh guna. Tapi saya ingat bila online compiler ni awak kena ada internet lah. Kena ada internet connection. Okay, jadi agak tricky lah. Okay, kena ada coding ground, online GDB dan sebagainya. Oleh kerana ramai mempunyai laptop, desktop, Windows, saya telah sediakan di bawah ni sebenarnya pada page yang lain. Cara untuk muat turun dan memasang code block. Sebabnya code blocks ni adalah yang saya cadangkan, yang saya ingat saya paling recommend lah. Okay, code blocks. Okay, cara memasang code blocks. Okay, ni dokumen kedua, saya minta awak semua tengok nanti. Okay, sorry, ni saya boleh padam. Di sini, Assalamualaikum, salam sejahtera. Ni pun saya buat beberapa semester yang lepas. Okay, awak pergi ke codeblocks.org. Okay. Di sini. Oh, dia punya page pun macam dah berlainan sikit. Okay, kemudian yang kedua, pilih download pada tab. Okay, pergi pada download kat sini. Dia dah berubah sikit ni. Dulu kat atas dia punya tab ni. Kemudian pilih download the binary release. Okay, so ambil kat sini. Dia ada yang source code. Source code ni maksudnya daripada coding dia tu, daripada asal je. Maksudnya kalau awak siapa yang pengguna yang advance, dia pandai, daripada source code tu dia boleh compile jadi IDE code blocks tu, dia boleh download di situ, di sini. Dan kalau siapa yang tak rasa macam tak yakin, sebenarnya saya ingat kebaikan kita akan ambil di sinilah. Mungkin boleh cuba siapa nak, tapi saya takut dia akan buang masa lah. Okay. Sini. Okay, download the binary release. Kemudian pilih Windows apa semua berdasarkan awak punya komputer. Kan kalau awak guna Windows Vista ke XP ke, tengok kat sini. Linux ke, Mac OS ke. Okay, kat sini saya ambil Windows sebab ramai yang guna Windows. Okay, so kat sini ada banyak. Mana kita nak pilih? Okay. So di sini saya kata muat turun installer. Installer dia. Okay, dalam hal ni jika anda guna Windows, sila klik pada mana-mana lah, ForceHub atau sourceforge.net ni. So ada dua pautan lah. Kan, mana-mana. Kemudian saya kata saya suruh ataupun saya nyatakan di sini,
Sebab nama di sini lebih kurang sama, code blocks dengan version dia. Sekarang ni masa saya buat ni version 20.03. Di sini pun masih 20.03. Okey, jadi nak pilih yang mana? Kita tengok kat sini, nak pilih yang mana? Kita tengok. Kalau komputer awak komputer 32 bit, which is komputer yang dah agak lama sebenarnya, awak kena pilih antara ni. Tapi kebanyakan anda semua gunakan komputer 64 bit lah. Okay, which is dah awak boleh check. Saya nak check kat sini. Awak pergi dekat this PC kot saya rasa. Properties ataupun my computer, properties dia akan tulis 64 bit. Okay. Kalau 32 dia akan tulis lah. Okay. So 64 bit. Maka awak pilih yang di atas sini saja. Okay. Sekarang ni isunya ada 5 pilihan ni, nak ambil yang mana? Okay. Kalau dalam saya punya arahan di sini, kita kena ambil yang ada perkataan MingW setup. Sebab MingW mengandungi compiler. Macam saya cakap tadi, kena ada compiler. Compiler ni adalah engine. Kalau tak ada compiler, dia tak boleh run. Komputer tak faham. Okay, jadinya awak ambil MingW. Okay, jadinya awak cross out yang 3 ni, tinggal 2. Sekarang ni, nak ambil yang mana? Setup ke no setup? Ambil yang setup. Ambil yang setup. Kalau yang no setup ni, awak boleh simpannya. Awak boleh download zip file ni. Awak boleh letak dalam thumb drive awak, pen drive awak. Kemudian awak unzip, awak boleh guna dekat mana-mana. Komputer yang compatible lah dengan software ni. Otherwise, ataupun pada kebanyakan masa, saya ingat pelajar akan pilih yang MingW sebab ada compiler dan kemudian setup dalam ataupun install dalam komputer. So boleh pilih lah nak mana-mana, ForceHub ataupun SourceForge kat sini. Okay, jadi saya ambil yang di sini, SourceForge. Dia pun tak ingat di sini. Okay, betul lah. Dan dia akan download. Hopefully awak boleh nampak. Kalau tak nampak, bagi tahu. Okay. Download. Macam biasa kan? Install macam biasa. Klik. Okay. Apabila selesai memuat turun install tersebut, anda boleh klik installer tersebut untuk mula install. Secara dasarnya, awak tak perlu tukar pun apa-apa. Tak perlu tukar apa-apa. Just okay sampai habis. Okay, tapi ingat, jangan tersilap kena MingW ni. Selalunya pelajar dia tak pilih yang ni, dia pilih yang lain. Bila yang pilih yang lain, dia cuba run, dia tak dapat. Okay. Saya boleh padam. Tak boleh back. Okay. Okay. Kalau awak tak yakin, awak boleh tengok video. Ni video ni saya punya juga sebenarnya. Saya buat semester lepas. Cara untuk install lah. Saya tunjukkan. Macam sekarang ni lah. Saya tunjukkan, okay, kita pergi pada CodeBlocks punya page. Kita akan download. Kan? Kemudian, apa lagi? Sekejap je. Begitulah. Kemudian, kadang-kala ada pelajar yang tak boleh nak, walaupun dia menggunakan Windows sebagai contoh, dia tak boleh nak install CodeBlocks. Jadi alternatively saya cadangkan gunakan dev C++ ataupun boleh guna yang lain, tapi selalunya pelajar pilih dev C++ yang ini. Awak boleh cuba yang lain, tapi saya ingat kalau tak boleh CodeBlocks, cuba dulu dev C++. Yang selalunya boleh. Okey, cuma bezanya dev C++ ni dia tak kita kata dia tak maintain, developer tu tak maintain lagi dev C++. Kan, jadinya tapi tak ada masalah dari segi pengguna untuk kita yang gunakan untuk belajar macam ni, tak ada masalah sangat. Okey, boleh juga, tak ada masalah. Okey, jadinya dalam video ni ada dua-dua, CodeBlocks dan dev C++. Saya tunjukkan. Jadinya siapa yang ada masalah, tolong tengok video ni. Ataupun tak yakin, tengok je. Dan satu lagi, saya tunjukkan dalam video ni adalah bagaimana nak run, saya rasalah macam mana saya nak run, tidak betul ke? Sekejap ya. Oh tak ada. Okey, cara nak buka je lah, tu just klik je lah. Okey.
Tak ada masalah. Okay, ataupun selain tu, awak boleh awak boleh tengok video ni kan, how to install code blocks with MinW tadi, compiler tu dalam Windows 10. Okay, ni saya letak 2 video sebagai bantuan, tapi tak sebenarnya awak kena tengok. Okay, so kita tengok kejap saya punya ni basically ni saya punya page ni lah. Tak ramai pun 91 subscriber, saya tak boleh dapat silver button ke, tak boleh lah. Okay, gurau je. Dekat sini juga saya ada tunjukkan bila kat sini kalau awak tengok dekat saya punya page ni ada my first C++ program kan, tapi kita akan buat juga nanti dalam kelas kita. Okey, sana kita nak tunjukkan yang kita dah berjaya install. Okey, ni saya letak, awak boleh cuba run, okey, ataupun mungkin saya cuba kot. Okey, bila let's say awak dah berjaya install ataupun awak dah siap pasang code blocks sebagai contoh. Saya rasa saya ada code blocks. Okey. Ni jadi saya type kat bawah ni code blocks dan saya buka lah. Okey, code blocks. Saya ambil masa sikit. Ni saya boleh buat. Tak keluar pula saya punya code blocks. Ya. Ataupun kalau tak ada pun tak apa. Okey, ni code block. Bila awak dah siap install, dia ada macam ni. Dia ada macam ni, code blocks. Okey, kadang-kadang awak kena pergi kat setting, pergi kat editor, pergi kat compiler. Okey. Di selected compiler ni awak selalunya dia by default GNU C++ compiler lah dalam komputer saya, tapi dia bergantung lah, selalunya dia akan set secara automatik. Okey. Ni adalah IDE saya, code block saya. Okey. Sekarang ni apa saya nak buat adalah saya minta awak juga cuba nantilah cuba sendiri. Awak ambil awak ambil kod ni trial.cpp. Okey, sebenarnya kod dia simple je. Okey. Awak download dia. Bolehkah saya download? Okey, boleh. Saya nak letak, saya simpan dekat download folder. Okey, apa saya nak buat? Saya nak buka file. Okay, saya pergi pada file, open, buka macam biasa. Download trial.cpp. Okey, sebenarnya ni adalah kod untuk print. Kod untuk print hello world. Kemudian di sini tulisan ni kecil kan. Saya ingat kita boleh tukar, pergi kat editor. Okey. Kemudian awak boleh tengok kat sini font, di sample text awak boleh besarkan dia sikit. Ini saya nak 16. Okey, dia jadi besar lah. Okey, ataupun awak nak tukar font lain pun boleh. Okey, nanti kita akan belajar command ni satu persatu. Okey. Kenapa dia macam ni? Kemudian apa yang saya nak buat sekarang ni adalah saya akan compile. First step, compile. C-O-M-P-I-L-E. Dah lama saya tak tulis kat sini kan? Okey. So kita akan, first step, kita akan compile. Ataupun di sini, build. Dia sama lah. Okey. Kita tekan dia begini. Dan sepatutnya dia akan keluar kat sini. Akan keluar mesej kat sini. Finish, zero error. Tak ada masalah. 3 saat kan. So maksudnya tak ada masalah, tak ada error lah. Grammatically betul. Ataupun grammar ni adalah syntax. Syntax bermaksud grammar. Sebab setiap bahasa pertukaraan, Java ke, JavaScript ke, Python ke,
C++ ataupun C, dia ada grammar yang tersendiri ataupun dia ada syntax yang tersendiri. Contohnya bila kita nak cout kat sini, nanti kita akan tengok cout tu apa. Kalau kita tukar, kita buat COU saja, kan? Jadi kalau COU saja kita compile, dia akan bagi tahu error sebab dia tak faham. Jadinya setiap bahasa pengaturcaraan sama seperti bahasa interaksi kita, dia ada grammar dia ataupun dipanggil syntax. So, kita dah compile, saya letak balik T, saya compile, tak ada error, kemudian apa saya buat, saya akan run ataupun dalam bahasa yang lain run dipanggil execute. Execute. Okay. So saya run, tekan execute, dia keluar hello world, iaitu semua huruf ataupun semua perkataan yang berada dalam quotes di sini, dalam double quotes. Ni adalah double quote, kan? Okay, double quotes. Tengah-tengahnya hello world, semuanya ni akan di print. Kita akan pergi lagi pada minggu hadapan, bukan minggu hadapan, esok. Okay. Cuma ni untuk permulaannya. Okay. Sebab saya nak awak cuba, bila awak dah install, awak cuba boleh run ke tak. Kalau tak boleh run, maksudnya ada masalah lah, kan? Bila ada masalah, awak cuba tengok balik video tu, cuba install semula ke, okay? Dan kalau tak boleh juga, dah cuba banyak kali, awak baru email saya. Yang penting, yang memang penting untuk awak install benda ni, tapi yang lebih penting adalah awak belajar, kan? Dalam awak mula download sampai awak install tu, ada banyak benda yang awak boleh belajar. Okay. Adik boleh tengok situ. Okay. Make sure hari ni sampai kelas esok, awak dah berjaya install. Jangan tangguh-tangguh. Okay. Tolong terus. Okay. Tolong terus install lah, kan? Pastikan boleh pakai. Okay. Jadi saya ingat Dr. Sakinah dah letak di sini. Okay. Tak apa, jangan berebut. Okay. Satu lagi, saya nak minta awak semua tolong isi soal sidik saya ni. Ni kira macam attendance list jugalah. Attendance, borang untuk attendance. Okay. Saya letakkannya di meeting chat. Okay. Lawar kan doktor. Ni adalah workstation. Okay. Okay. Saya ingat itu saja. Kalau ada apa-apa soalan, sambil saya baca kat sini. Selamat ke doktor download link tu. Selamat ke doktor download link tu. Setakat ni okey lah kot. Setakat ni okey. Okay, yang code blocks tu. Ataupun kalau awak ada alternatif yang lain, boleh guna. Okay. Betul. Download satu saja. Kalau nak guna code block, jangan download code block saja. Betul lah, kalau nak download lebih pun boleh, tak ada masalah. Selain tu, macam selamat tak selamat, kan? Contohnya boleh guna VS Code ke, yang biasa orang guna. Okay. UKM folio saya belum ada kursus ni, masih dalam progress. Alamak macam mana saya nak buat? Betul, kalau dah ada JGRAPH tak payah download ke yang ni? Terpulang lah. Kalau dah ada, saya tahu ada pelajar yang dah belajar, jadinya tak payah pun tak apa. Itu saja. Tolong isi ni saya punya di sini. Borang soal sidik saya ni, dan juga kira attendance jugalah. Okay, yang ada saya tanya, ada lagi yang masalah UKM folio ke? Selain Grace Law? Tak ada
Okey, macam mana nak daftar saya boleh uh, tak ada pun, nanti saya emailkanlah Grace Law link untuk daftar ni. Okey, saya ingat tu saja. Saya akan cuba muat naik video ni di YouTube dan saya akan bagi pautan lah, dan juga apa yang saya conteng di sini saya akan cuba export PDF dan saya akan bagi. Okey, hopefully tak ada masalah lah. Takut bila kita export ke dia akan corrupted ke kan. Okay, tapi sebenarnya insya-Allah okey kot. Itu saja daripada saya. Apa-apa boleh email saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi besok. Terima Thank kasih you, doktor. Doktor. Alam,